Masalah sekarang adalah Cinemark tak nak bagi hall. Bila orang pergi tengok tak ada hall. Tengok paper, tengok apps apa semua. Actually berlaku semalam. Okay. Ada satu cinema, I kan personally pergi ambil review orang. 15 orang beli tiket depan saya, dia masuk cinema. Okay. Pagi ni nampak report, dia tulis 2 orang je dapat. Ish. Guys, di studio kita ada didatangi oleh seorang pengarah filem Tamil. Nama dia Kabilan. Kabilan, apa khabar? Khabar baik. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang berkunjung ke studio podcast Borak Sini Habis Sini. Okay, thank you for inviting me. Okay, pernah dengar podcast Borak Sini Habis Sini? I think after I know about you, I dah dengar few podcast lah. So kita berbicara tentang dunia hiburan sebenarnya, dan apa yang trending, apa yang viral, dan kita bongkar apa sahaja pendedahan yang belum lagi dibongkar oleh mana-mana podcast, mana-mana video dekat YouTube. Kita akan selongkar lah. Dan I think sepanjang kita berpodcast sebanyak 195 episod dah, you adalah orang kedua, pengarah yang kedua, pengarah filem Tamil yang kedua. Sebelum ni kalau you kenal Vignesh. Okay, JK Vicky. I think so. I think. Okay, dia daripada Kedah. Yep, correct. Sebab semalam pun dia ada baca your story, and then I think dia ada share dekat Facebook dia. Macam itu satu sokongan lah kepada dunia perfilman Tamil yang agak minority dekat Malaysia. Correct. Dia industri yang kecil, tapi there are support, there are positive things dalam industri tu. Ada juga yang negatif juga lah. I think kita boleh borak. Ya. Banyak benda yang agak mendukacitakan kita, dan mungkin ada di sebalik itu ada hikmah juga. Mungkin ada benda yang menggembirakan. Tapi untuk kita panggil Kabilan dekat sini adalah untuk mempromosikan juga sebuah filem Tamil yang sedang ditayangkan dekat Pawagam ketika ini. Ya, betul. Okey, kita borak dulu tentang itu. Tapi sebelum tu, mungkin penonton-penonton yang belum lagi kenal dengan saudara Kabilan, mungkin boleh cerita dengan lebih lanjut lah tentang diri awak. Okey, nama saya Kabilan, nama penuh Kabilan Pilondren. I berasal dari Seremban. Oh, Seremban. Hometown Seremban. Umur sekarang berapa? Umur sekarang 33. 33 dah. Masih muda, perjalanan masih jauh. Dan saya ucapkan syabas kerana awak begitu konsisten semenjak tahun 2017 katanya sudah bergelar pengarah filem. Ya. So, datang dari mana minat tu? Asal awak punya minat untuk jadi pengarah, macam mana perjalanan dia, mungkin boleh cerita? Okey, minat tu ada dari dulu, tapi saya tak dapat kenal pasti. Saya ada I memang nak jadi director kan. First minat untuk tengok filem kat rumah. So dari kecil lah suka tengok wayang, suka beli DVD ke atau CD ataupun pergi tengok teater ke. Memang get too excited lah to watch movies. And then after selepas SPM, the course yang saya dapat adalah mechatronic engineering di satu university private lah. So once I got the mechatronic engineering, I pergi dengan ayah saya untuk register. Dapat tahu bahawa loan itu akan masuk dalam SEM yang ketiga. First to SEM, ayah dengan family kena bayar. But family is not a well-to-do family lah saya punya. So ayah pun advise saya, I tak dapat support you sekarang, so why not you ambil course lain dekat universiti lebih kecil atau course lebih murah sikit, yang boleh dapat loan for the first SEM itself. Mungkin lepas diploma ni, bila ayah ada duit, you nak buat engineering juga, you boleh sambung engineering dekat college tu. Bila I boleh support, I akan support lah. So I pun why not lah. Why not try to look for a course yang saya suka. I pun start to venture on the courses. I cuba check untuk course untuk IT. One by one course I tengah check, tiba-tiba ada satu course multimedia. I suka multimedia sebab ada satu subjek dalam multimedia, title dia script writing. So bila dah jumpa script writing tu, I memang nak cuba, tapi ni benda macam I interested. So I took multimedia. So once I did the multimedia, I learned the basic of scripting dan semua tu. I baru kenal pasti I memang ada minat. Accidentally I masuk dalam industri ni sebenarnya. Lepas tu lepas saya buat diploma, I buat degree dekat KL.
masa buat degree tu I tak pernah jadi full time student sebenarnya. I buat part time je to support my family and myself lah. First I kerja dekat shopping complex sebagai promoter, and then a few small job. Lepas tu bila I nak masuk degree tu, I guna I punya diploma cert untuk masuk dekat Spice Company Babas. Dalam satu position I become the quality assurance inspector. Bila I habis degree, contohnya kalau hari ni saya punya last class, I tender my resignation. Gaji dia bukan kurang pun, okay lah, gaji boleh settle tu untuk my diploma. Dan bila saya bagi degree, dia kata dia akan increase saya punya gaji. Tapi bila passion kita dalam ni, I decided to take risk. Okay, kita ambil risk lah. I pun beritahu ayah I nak ambil 1 year for myself, 1 tahun untuk diri saya. Saya nak cuba masuk bidang ni. Ni adalah tahun 2013 sebenarnya. Dan 2013 lepas saya habiskan degree saya, I mula cuba di bidang ni. I mula jadi lightman. You start dengan belakang tabir. Ya, start dengan belakang tabir. First lightman tu dia bukan beri saya light suruh pergi pasar. Dia kata, you punya kerja bukan pasang lampu, you punya kerja gerakkan lampu je. Gerak lampu gerak lampu je. Adjust saja. Dia kata you belum professional lagi. Lampu sampai tu, hati dia cakap macam tu. Tapi lucky for me, I dapat learn semua tu belakang tabir. Ya, betul. Selepas I think 3-4 bulan adjust lampu je, lepas tu dia bagi saya, okay Kabilan, sekarang you boleh pasang lampu. Tu macam saya punya biggest stepstone lah. Dah boleh pasang lampu. Ingat-ingat masuk kerja pasang lampu. Rupanya gerak lampu je. Gerak lampu je. Benda yang kecil. Mungkin orang lain pun boleh buat, ataupun biasa-biasa macam you tak ada ilmu perfilman pun boleh buat. Correct. Sebab nak gerak lampu pun. Gerak lampu je. I dah belajar diploma dan degree gerak lampu je ke. So after that dia bagi pasang lampu. Lepas tu I think after 1 year baru dia bagi saya gerak dekat kamera. Okay, Kabilan, sekarang you boleh pasang lens kamera. Bukan pasang kamera, pasang lens kamera. Pasang lens saja. Lepas pasang I kena duduk tepi. Handle tu orang lain akan buat. Lepas tu I jadi camera assistant. I boleh handle kamera. I boleh pasang kamera, I boleh set kamera. Ini dah filem lain. Filem lain. I pernah kerja dekat filem untuk projek-projek dekat Singapore. Singapore, Filipina I ada shoot. Yang tu I ada jadi DP lah. Bukan DP, cinematographer. I buat untuk satu travel show. Sebelum jadi cinematographer tu, I jadi assistant cameraman dulu. Selepas I think 1.5 year ke 2 years, baru jadi assistant director. Bila jadi assistant director, baru I dapat belajar banyak barang, macam scheduling, macam mana handle artis, macam mana orang kata yang paling senang yang director saya ajar adalah bukan untuk cakap action, untuk cakap cut. Sebab action siapa pun boleh cakap. Tapi bila you cakap tapi cut, itu kerja pengarah lah. Kerja pengarah lah. Tapi untuk cakap action tu sebenarnya senang. Siapa pun boleh cakap action. I dah jadi pengarah, boleh cakap action. Tapi untuk cakap cut tu, you must have a confident yang you dah ambil apa yang you perlu. You dah confident ni, okay, I dah dapat saya punya performance, I dah dapat dia punya shot. So cut tu yang paling susah. Itu yang director saya ajar lah. Selepas tu dalam tahun 2017, I dah cuba beberapa producer lah. I dah bagi skrip, I dah pergi pitching. I think 10 to 12 producer saya approach, satu pun tak jalan. And then suddenly one day my friend suggested that there's another producer, ada seorang lagi producer. Mungkin boleh approach dia, mungkin boleh cakap dengan dia, mungkin dia akan produce punya movie. So approach the producer, nama dia Nandini Ganesan. Eventually she's my wife now lah. Okay. So I approached her. I beritahu cerita semua tu. Dia kata cerita ni lah, budget ni boleh buat. I kata tak, budget kurang sangat, I tak boleh buat cerita ni kot. Tapi I can come up with the story for the budget. I akan bagi tahu satu lagi story yang baru. Mungkin budget tu boleh berkesan untuk movie tu. That's my first movie. Yang movie tu yang menjadikan saya director lah. This happened in tahun 2017. So 2017 you bermula career sebagai seorang pengarah. Iya. Okay, sepanjang tempoh itu berapa filem dihasilkan? Okay, sepanjang tempoh tu selepas itu filem I dah buat 3 filem. 3 filem, 3 TV series. Semua filem Tamil untuk Malaysia. Semua filem Tamil, tapi hanya production Malaysia. Company pernah produce Malay telemovie for RTM lah. Oh, okay. So sepanjang proses tu we were going good. Bukan good lah, kita surviving sampai MCO sebenarnya. Sampai MCO we had project. Kita ada project dekat RTM, dekat Astro. And then I keep on doing movie. Tapi sebenarnya second movie tu kita undergo a big issue actually. My movie actually got boycotted. Okay. Okay, kenapa boycott? Dia di boycott sebab I punya main artist, hero untuk movie tu, dia terlepas cakap. Okay, apa dia yang cakap?
Dia how to say dia mencabar audience. Dia mencabar audience. Okay, dia terlepas cakap dekat mana? Dekat YouTube, dalam movie ataupun dekat luar? Dekat luar. Okay, dekat luar. Dia 2 hari sebelum wayang saya release dekat OTT sebenarnya, masa MCO tu teater semua tutup. Saya release in Astro first. So 2 hari sebelum movie saya release, dia pergi live dekat YouTube, dekat Instagram. Lepas tu dia cabar dia kata, saya ni muka murah, kalau you nak tengok saya you kena bayar. Ini pelakon lelaki ke perempuan? Lelaki. So apa dia cakap tadi? Dia kata kalau I bukan murah, I bukan orang yang murah. Bukan orang murah you nak tengok saya you kena bayar. Kalau you nak tengok you kena bayar. Dia cabar, dia kata I bukan cheap, I'm very expensive guy. Kalau you tak ada duit nak tengok wayang saya, you jangan tengok lah. Dia kata, I yang masukkan duit untuk movie tu, you pula cabar audience ni. You marah kat dia? Tak dapat contact untuk setahun lebih after the movie release. I think immediately filem lah. tu nama apa? Adigari. Filem tu ada dalam Astro first dengan I think Astro On Demand ada movie tu. Adigari. Okay, first filem Jangri. Cerita pasal apa? Cerita pasal dia pasal okay, I ada satu short summary, maksudnya adalah short summary untuk movie tu adalah there is life after divorce. Contohnya seorang perempuan, dia dah kahwin, lepas tu dia dah divorce. Apakah pandangan public tentang mereka, orang yang dah divorce tu kan? Apakah pandangan public dan I ceritakan yang they deserve a new life, they deserve a better life after that lah. So it's a comedy genre, comedy romantic. Itulah the first movie. I memang nak buat movie bukan untuk orang fikir ke atau too in depth or too dark. I just want to make a movie so that bila dia tengok dekat theater, dia ketawa untuk sejam setengah. Dia relax, so, dia relax lupakan masalah and dia. Relate dengan kehidupan orang lain. Correct. Okay, filem kedua you kena boycott. So sasahlah dia punya kutipan tak berhasil, merudum, jatuh. Sebenarnya kita invest around 200, I think 280,000 I invest to movie tu. I dapat balik 28,000. So it's a big loss for my company lah. So apa pengajaran selepas itu? Benda yang berlaku dah menjadi satu titik hitam dalam sejarah hidup you yang menjadikan lepas ni aku kena berhati-hati dengan pemilihan pelakon. Tapi kita pun tak tahu asal seorang pelakon tu mungkin dia terlepas mulut, terlepas cakap. Kita pun tak tahu lepas tu kan. Betul, kadang-kadang itu kontroversi lain. Mungkin ada dia buat kontroversi lain lagi. So mungkin lepas tu mungkin macam you selepas you pilih pelakon, you akan cakap lah sikit, syarah lah sikit kat dia orang, macam pesan lah kat jangan pergi live, jangan terlepas kata jangan cakap benda yang, jangan buat kontroversi yang macam membuatkan trigger orang ramai benci you. Bila benci you, dia takkan tengok filem tu. Correct. Dia akan menjejaskan kutipan kita orang juga. Macam tu. Ada tak lepas tu? Selepas tu bila audition ke apa-apa, I punya first close adalah, you nak pergi live, you pergi. You nak buat apa, you buat apa you nak. Tapi jangan mention my movie. Kalau boleh sebulan sebelum movie saya release, kalau you tak ada social media pun tak apa. Jangan terlepas kata. I dah kena dah. Tapi social media pun kenalah ada kan untuk mempromosikan filem. Betul, kalau promosi dia positif, okey. Jangan melebihkan benda-benda yang peribadi. Betul. Benda-benda yang negatif. Macam tu je lah. Okey, ini kita nak bercakap pasal filem ketiga yang mana sekarang ini ditayangkan di seluruh Malaysia, di Pawagam, which is big screen, dan kita menyeru semua orang ramai untuk support karya-karya lain selain daripada filem Melayu. Kita ada banyak lagi. Kita berada di negara Malaysia, sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Kita ada Melayu, Cina dan India, dan ramai lagi bangsa dekat Malaysia, dan kesemua bangsa dekat Malaysia ni memilih untuk atau bebas atau bersuara melalui filem. Dan jika ada sekiranya ada karya-karya yang daripada bangsa-bangsa lain pun, kita tidak kita tak naklah hanya menjurus kepada apa yang kita minat. Mungkin macam saya pengkaji filem, saya peminat filem, saya pengulas filem, saya kadang-kadang akan melihat filem-filem lain juga untuk buat perbezaan, buat cari gali apa isi, apa yang ingin disampaikan, terutamanya filem daripada bangsa lain lah, Chinese dan juga Tamil. Dan saya lihat sebenarnya untuk filem Tamil dekat negara kita, sebenarnya mereka mempunyai satu development ataupun perkembangan daripada dulu saya tengok. Sekarang dah banyak berubah.
Betul, dan betul. berubah dengan adanya pengkarya-pengkarya baru, pengarah baru yang lahir, ataupun scriptwriter yang baru yang lahir. Mereka lebih kreatif, lebih orang kata macam mengagumkan. Mungkin korang tak percaya, korang pergi tengok dekat Pawagam sendiri. Melihat asalnya saban bulan ada je filem Tamil ditayangkan. Cuma kita untuk saya yang macam lebih menjurus kepada filem-filem Melayu, tak sedar bahawasanya ada wujudnya filem-filem yang minoriti seperti filem Tamil, filem Chinese, filem daripada luar yang bersaing dalam Pawagam. Betul. Mungkin saya tengok saya tahu sebab saya pergi Pawagam. Saya pergi sinema, ada filem ni. Nampak poster sebab tak pula. ada. Sebab tak ada promosi ataupun Marketing dia kurang. benda yang boleh mewawarkan, walaupun kita ada social media, mungkin tak ada sampai dekat timeline kita. Correct, Kita ada TV, mungkin tak ada bajet channel untuk tu, tak tengok channel tu kan. Ya, betul. Mungkin tak ada bajet untuk Promote di promosi channel di lain. channel. Ataupun kita jalan-jalan ada billboard sudah tentu filem-filem besar yang masuk. Betul. Kemungkinan besar masalah yang dihadapi adalah masalah kekurangan bajet untuk mempromosikan. Dan kita bercakap tentang filem ketiga daripada arahan Kabilan sendiri. Filem yang mungkin akan membuatkan korang rasa filem ni bagus sebenarnya tapi tidak diangkat. Okey, kita bercakap tentang filem ni. Ceritakan sedikit. Okey, filem terbaru saya tajuk dia Ninevo Ora Paravai. Okey, kalau dalam bahasa Melayu, Dalam bahasa Melayu adalah cepat sangat Kabilan cakap. Okey, saya nak ucap sikit. Okey, saya nak ajuk berapa? Okey, tajuk dia Ninevo Ora Paravai. alamak. Ninevo Ora Paravai. Ninevo Ora Paravai. Okey, maksud dia apa? Okey, maksudnya adalah Ninevo Ora Paravai, maksud dia dan translation adalah ingatan adalah satu benda yang lebar. Panjang. Vast. Okey, ingatan adalah sesuatu yang lebat atau besar. Ingatan itu okey. Ataupun mendalam. Okey. Adakah tajuk dia menggambarkan cerita? Okey, cerita dia macam mana? Sinopsis tanpa spoiler. Okey, sini tanpa spoiler. Okey, apa sebenarnya isi dan juga macam mana jalur plot cerita secara ringkas. Okey, saya bagi plot secara ringkas lah. Okey, secara Ceritanya ringkas, adalah mengenai seorang penyanyi yang famous yang hilang ingatannya. Perempuan? Laki. Penyanyi yang famous. Dia hilang ingatan. Selepas satu aksiden yang berlaku masa umur dia 17 tahun. 17 tahun. Selepas 17 tahun tu, bila dia menjadi famous, dia hilang pula ayah dia meninggal. So dia menjadi depressed. Dia mula masuk dalam benda-benda yang negatif. Dia become alcoholic, womanizer. So dia buat semua benda-benda negatif supaya dia tak stres sangat. Bila dia tak high, dia menjadi stressed. So yang highness tu yang bagi dia stable sebenarnya. Tapi tiba-tiba satu hari dia terdengar muzik di tepi jalan, seorang street busker. Muzik tu menarik dia. Dia rasa macam dia pernah dengar muzik itu. So yang itulah heroin kita. Heroin kita. Okay, nama dia dalam filem nama dia Kadira. Kadira. Nama hero adalah Chandru. Okay, Chandru dengan Kadira. Maksudnya adalah Chandru dibawa oleh Karnan Kanapati. Karnan. Kadira dibawa oleh Divya. Maksud Chandru dan Kadira adalah Chandru means the moon dalam bahasa Tamil. Kadira maksudnya matahari. So matahari dengan bulan. Okay. So bila dia terdengar muzik tu menarik dia mula follow the heroine lah. So the whole movie concept adalah relationship, hubungan di antara seorang penyanyi yang famous dengan seorang musician. Dan ada ego di dalam mereka. Seorang kata muzik yang penting, seorang kata tak, vokal yang penting, penyanyi yang penting. So ada ego clash dalam tu. Ada satu portion in the movie mana mereka terpaksa bekerja bersama untuk satu konsert. So bila konsert tu tengah berjalan, baru satu few twist akan unravel lah. Tak boleh cakap twist tu. Tak boleh lah. Tak boleh reveal sangat. Nak tahu apa dia plot twist tu, kena tengok dekat Pawagam. Masih lagi. Tapi jika sekiranya korang tak tengok, mungkin Pawagam akan, orang kata, singkirkan filem tu daripada
tontonan dekat Pawagam. Itu yang menyedihkan mungkin kabilan dan juga produksi beliau, yang mana sekarang ini masih orang kata rangka promosi masih dipergiatkan untuk mewawarkan kepada semua lah. Okey, tanpa spoiler, tanpa twist tu, okey, apa lagi mungkin nak cerita lagi pasal sinopsis? Okay, pasal sinopsis dia. Okay, saya takut untuk cakap sekali lagi sebab saya takut akan reveal nanti. Akan reveal. Okay, setakat itu saja. Ya. Okay, setakat itu saja sinopsisnya. Nak tahu lebih lanjut pengakhiran dia macam mana, kan? Sebab kedua-duanya ego, ada pendapat sendiri. Dan yang pas dia kan 17 tahun dia lupa semua tu, sebenarnya tajuk title tu ada kena-mengena dengan tu. Apa yang pas dia? Bagaimana pas tu kehan dia balik? Apakah pas tu sebenarnya? Itulah dia punya end. Alright. Okay, interesting. Okay. Mungkin penggambaran dia, kesukaran dia kat mana bila menjalani penggambaran filem ni? Okay, dalam penggambaran kesukarannya adalah lokasi sebenarnya. Lokasi dengan I shoot movie tu di KL, Klang Valley, Ipoh, Seremban. And mostly this location lah. I ada shoot dekat sekolah, ada shoot dekat pasar seni. Permission untuk dapat shooting kat sana. Lepas tu satu lagi ada few sequence mana kita perlukan hujan. So bila hujan tu kena panggil bomber lah. I panggil satu lagi team yang dia macam rainmakers. Dia akan bawa tong-tong besar dengan gel. Lepas tu dia akan pasang pipe dekat open way. Lepas tu dia akan sembuh. So dia cara kedua lah. Selain daripada panggil bomber. Bomber, ya. Sebab biasa kat I nampak bomber. Correct. I memang tak nak bomber. Dia ada reason lah untuk tak pakai bomber. Sebab bomber punya air kita tak dapat control dia punya density setakat kita nak. I nak mungkin you nak yang renyai-renyai. Ya, renyai-renyai. Sebab mereka akan perform dalam hujan. Bila hujan tu lebat, tak nampak muka reaction dalam kamera pula. Hujan je. Betul. So I memang ada limit. I memang control dia punya hujan density semua. Dia kata okay, ada satu team mereka akan buat tu. Dia bawa lah 2-3 lori masuk dengan tong-tong besar, pasang pipe semua. So this pun the first experience for me also lah. So budget besar juga ke? My biggest budget lah untuk movie ni. I ada seorang producer, ada 3 investor untuk movie ni. Okay, cost untuk pembikinan filem ni. Okay, cost untuk pembikinan filem ini until the release in the cinema adalah 480,000, 480,000 untuk ada movie pinjaman ni. daripada mana ataupun dana daripada Finas ke? Pinjaman tak ada investor je. Dana dari Finas masa production terdapat. Tapi after the release kita apply untuk marketing fund lah. Marketing fund saya dapat 60,000. So belum dapat duit lagi. Duit tu akan masuk dalam rasa 3-4 bulan lagi lah. Dia ada punya proses selepas tayangan. Selepas tayangan baru dapat. Selepas tayangan baru dapat tu. So bila untuk dapatkan dana daripada Finas untuk marketing tu, kenapa tak dapat yang awal ni? Kita tak dapat apply awal sebab selepas kita dapat tarikh tayangan baru boleh apply. So tarikh tayangan tu kita ambil dalam masa 3 bulan. Dalam 3 bulan nak tayang movie tu kita baru dapat tarikh. Lepas tu baru kita boleh apply. Apply tu ada pitching proses. Kita berjalani proses tu. Lepas tu baru dapat approval, documentation, stamping documentation, submission balik. Lepas tu review. Baru dia akan allocate kita, okay, ni budget yang kita akan beri untuk kamu. Budgetnya kalau 60 ke 90 hari. Banyak prosedur ni. Okay, Kabilan, apa lagi kesukaran bila dan juga cabaran untuk menjalani penggambaran filem ni? Okay, untuk penjalani masa syuting. Masa syuting lah. Masalahnya satu lagi adalah artist coordination, timing mereka. Sebab industri Tamil adalah kecil dalam Malaysia. Kecil. So seorang balik-balik itu je. Balik-balik itu je. Balik-balik nama sama ke? Bukan semua. Sekarang dah ada yang baru tapi compared to 10-15 years ago, sekarang dah ada ramai dah. Tapi good actors, untuk cari good actors cari good ataupun artist. A-list. Correct. The A-list artist tu susah sikit sebab kalau you dah okay, you level you dah macam medium, you pandai berlakon, your demand is very high over there. Dia akan berlakon dalam movie, dia seorang berlakon dalam drama, dia lah orang yang sama dalam advertisement, dia lah host dalam TV. Keluar TV, keluar filem. Correct. Bila benda tu repeat, audience dah jadi muak pula. So kita dah cari orang baru. Orang baru tu kena pandai berlakon pula. So kita kena hunt balik, kita kena buat audition balik. And satu lagi cabaran sebelum shoot yang saya jalani adalah music. Filem ni sebab filem musical movie, dia ada hampir 6-7 lagu dalam movie ni, tapi dia bukan semua musical lah. It's a musical. Correct. Sebab ada 2 performer. Seorang street busker, seorang lagi penyanyi. Jadi kedua-duanya adalah seorang penyanyi. Seorang penyanyi, seorang musician. Okay. Seorang musician. So
bila I mula hunt untuk music director, dia ambil masa hampir I think 2-3 bulan untuk hunt music director saja. Masalah sebab I ada particular reason for songs. Contohnya lagu ini I tak nak music, I nak violin dengan bunyi hujan je. Lagu ni I tak nak music langsung, I nak beatbox dengan orang tepuk tangan je. Lagu ni I tak nak apa-apa instrumen, kosong, I nak vokal saja. Lepas tu climax lagu ni I nak orkestra. So bila constraint ni ada untuk lagu ni, and tak ada dream song dalam movie ni. Macam filem-filem India dulu kan, dia bukan dulu, sekarang pun ada, yang dia bila hero jumpa hero je la 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 la, gi dream song pula belakang pokok di Minali tu. Filem ni tak ada tu. Filem ni semuanya ada reason untuk lagu ni. Contohnya dia perform on stage, perform on the street, lepas tu dia perform untuk climax dalam orkestra ke, semua ada reason untuk lagu ni. So untuk cari music director yang dapat connect dengan I susah sikit lah. Kabilan, satu isu ataupun berita trending yang saya terima daripada production awak yang mengatakan Kabilan terpaksa ataupun menjual nasi lemak untuk orang kata menyara kehidupan seharian ataupun selepas pandemik tu kan. So kenapa nasi lemak? You pandai masak ataupun macam mana? Biasanya I dah anggap macam kalau orang Indian dia boleh roti canai, buat roti canai. Tapi ini nasi lemak. Sebenarnya mesti roti sedap canai nasi lagi lemak susah. Okay. You pandai masak ataupun you pandai jual ke atau macam mana? Boleh terjebak dengan I mula dari awal lah, reason for the business and then how I enter the business. Okay. First bila during pandemic, awal pandemic tahun 2020, wife tak sihat lah. So kita pergi buat check up. Your wife yeah. Tak sihat. Tak sihat Nandini. Yep. Okay. Tak sihat. Bila pergi check dengan doktor baru dapat tahu dia ada cancer. So cancer, had to undergo operation. Cancer apa? Ovarian cancer. Ovarian cancer. Lucky untuk kami pergi untuk check up lain sebenarnya, untuk body check up. Dia kata dia tersakit perut, so kita pergi check tu. Lepas tu doktor scan, dia kata ada nampak macam growth. We are not sure it's cancerous or not. Lepas buat operation baru kita dapat tahu. So lepas operation baru mereka bagi tahu, she has cancer, but luckily stage 1. Tapi dia kena undergo chemo. Sebab dia suspect, sebab after operation, dia open operation, ada spillage dalam tu. Dia punya sel tu terpecah. So mereka buat chemo. During chemo tu I had to support her in some way. Sebab masa tu movie I dah boycott dah. Itu filem yang kedua tu. Filem yang kedua dah boycott dah. Kami invest sampai 280 hingga 300 ribu dalam movie tu. Dapat balik 28-30 ribu saja. So memang dalam loss. In depth lagi, sebab ada investor untuk movie tu, kita kena bayar balik. So apa kami buat lah, kita mula menjual barang-barang kemas yang kita ada. Lepas tu I ada motorcycle saya lah, yang kami minat. I dulu beli Royal Enfield. Bike yang saya memang kumpul duit untuk bike tu, beli bike tu, terpaksa jual bike tu. Lepas tu rumah kena pindah. Kita kena beli rumah yang lain. Duit rumah tak bayar 3 bulan, duit motor tak bayar, duit kereta tak bayar 3 bulan. Semua dah mula call, dah mula pressure. So kami duduk lah, sebab kami dua-dua dalam industri yang sama. So bukan contohnya dia kerja lain, dia dapat gaji, I seorang je tak ada gaji. Dua-dua industri sama, dua-dua pun tak ada income. Cuma loan yang meningkat, kos kehidupan yang meningkat semua. So kita tak dapat cover. So suddenly my wife sehari tu dia masak idli. Apa? Idli adalah Indian food. Okay. Yang dia warna white, dia nampak macam burger. Roti. Dia bukan roti, dia macam idli, dia macam tosai, tapi dia tebal. Okay. Dia bawa ke rumah, saya makan, sedap lah. Ya ke? Okay. Lepas dia suggest lah, kita boleh buka kedai makan lah. Cuba cari tempat, boleh tak? Okay, kita boleh cuba. Lepas tu takkan kita cuba idli saja kan. Dia buat idli, kata okay, apa lagi kita boleh cuba? Roti canai memang risky, sebab bukan semua orang boleh buat roti canai. Kalau dia tak pandai tu, dia keras dengan kering pula. So okay, tak apa, kita cuba buat nasi lemak. Sebenarnya isteri saya yang pandai masak. Masa tu dia tengah undergoing chemo, dia memang tak sihat. Tapi untuk sara kehidupan, terpaksa kita work together lah. So dia akan masak, saya akan pergi buka satu kedai tepi jalan lah, buka meja, letak satu payung. Lepas tu mula jual nasi lemak. Lepas tu slowly mula dapat demand lah. Orang boleh mula datang dari Ipoh, dari JB untuk makan nasi lemak kita. So kita dapat review yang baik, tengah jual semua okey je. Lepas tu tiba belum musim hujan.
Musim hujan tu Ini masa pandemik juga. during pandemic juga. Ni semua during pandemic. Hujan tu kita tak susah untuk buka kedai sebab hujan sekarang ni bukan hujan biasa. Dia hujan macam ribu petir pula. So too hard to control the weather. It like kita dah ada masalah baru pula. It like each step, setiap step yang kita pergi ke depan, ada satu benda yang tolak balik belakang. Tapi kita cuba jugalah. Hujan ke, panas ke, apa pun kita buka kedai. Kita kena survive. Kita kena bayar bil bulan depan. So bila dah hampir setahun setengah buat tu, kita mula pula rindu industri. Sebab I memang lepaskan kerja semua. Dia pun lepaskan kerja dia. Dia dulu building manager. Building manager saya punya wife. Maksudnya pengurus bangunan. Pengurus bangunan. Dia manage building big. Tapi sebelum tu dia dah jadi penerbit. Sebelum menjadi penerbit dia dah jadi building manager. Ya. So duit dia gaji yang dikumpul tu, dia pun interested in industry. First movie dia produce. Lepas movie tu release, baru dia Riza dia kata I nak concentrate dalam industri ni. I suka industri ni. So bila pandemic, no income, kita mula buka kedai makan. She tak sihat pula lepas tu. She dah memang physically and mentally dia menjadi down sangat. So I had to be there untuk support dia. Financially kita kena kerjasama. Mentally I kena ada dekat sana untuk support dia. And after the pandemic, after movie kena boycott pula, rumah kena tukar, kereta hampir kena tarik. So during the issue, memang kita dah mula cover sikit-sikit. Contohnya dulu 3 bulan tak bayar kereta, sekarang 2 bulan je tak bayar kereta. Kita cuba cover sebulan-sebulan. Bulan ni bayar kereta, bulan depan bayar rumah. Kita ambil turn. So bila dah hampir setahun setengah tak masuk industri, kita dah mula macam ni bukan kita punya full time. Kita memang minat nak buat movie kan. You pun resign kerja you untuk masuk industri. Lagipun dah PKP dah habis. PKP pun dah habis. Dia kata dah boleh mula shooting semua tu. Kita rasa why not kita try. So I mula tulis cerita. Isteri saya pun support me lah, kata why not you buat macam ni. So you boleh juga buat script writer. Yes. Sebab usually all my project I as script writer. Dia more convenient for me lah. I tahu apa yang saya nak. So I lebih suka tulis sebenarnya. More than a director, I prefer being a script writer lah. I lebih suka script writing. So I dah mula cerita script. I mula hunt for investors. So I jumpa few investors lah. Luckily 3 investor yang pertama kali saya jumpa dan cakap cerita ni, mereka semua suka. Semua suka lain tu, dia agree untuk invest. Then we thought okay. Biasa investor ni daripada syarikat-syarikat mana yang biasa you dapat? Sebenarnya tak biasa lah. Ini semua yang investor untuk movie ni adalah first timers. One I dapat dari Mazda Spices. Dia spice company. Satu lagi kedai makan Kanna Curry House. Satu lagi Oye Biryani, kedai makan juga. Macam familiar Kanna Curry House, dia famous ke Ipoh dengan Puchong. So kita pergi for a shooting lah. I terjumpa dia masa shooting. So I dapat macam untuk cakap cerita ni lah, cerita summary tu. Lepas tu dia pun suka. Dia kata okay, I can invest dalam ni. Another production company adalah production company dari Singapore sebenarnya. Singapore, di Cosmic Ultima. Mereka buat projek-projek untuk Singapore Channel. Kami jumpa dalam satu event. So tengah borak-borak tu, I pun cakap I ada satu cerita ni. Dia pun suka cerita. Dia kata betul ke? Okay, I nak invest lah dalam movie ni. Dia pun invest. So I ada 3 main investor dalam movie ni. And after mereka invest, I mula shooting, semua okay. Dah mula nak release. Masalah, ada banyak masalah lah sebelum release. Editor pull off last minute lah. I kena edit movie tu. Orang yang buat dia, yang colorist for movie tu, last minute pull out. I kena buat coloring tu. I hantar movie untuk buat foley dekat India. Dia kata movie Malaysia je kan, cincai je lah kita buat. Bila nampak produk tu, I tak dapat terima pula. Macam kita pun boleh buat. Macam kita buat lagi baik dari tu. Dia kata tak Aina yang lain. Tak movie Malaysia je kan, tak apalah. Dia kata you pandang rendah movie Malaysia ke? So I kata okay, tak apa, I buat sendirilah. Duit itu burn kan, kita dah bayar kan. Berapa bayar dekat India untuk buat foley? I bayar. Apa ni foley? Foley tu sound effect. Sound effect. Contohnya yang di jalan tapak kaki punya sound angin, ambient semua tu kan. Bila tak ada sound tu, wayang tu tak nampak realistik. Ya. And bila movie you pasal emotion, bila dia tak realistik, audience takkan feel emotion tu. Dia kena realistik. So apa yang saya buat tu, okay, I buat sendiri. I buat foley, ambil masa sebulan lebih lah untuk buat foley semua tu. Tapi lebih baik dari yang mereka bagi saya tu. Okay, dah buat foley tu. Lepas tu coloring, DI colorist. Biasa kita shoot movie dalam Blackmagic, kita kata dia flat lah.
flat S-Log, kita shoot dalam log tu. Log. Maksudnya dia ada colour tapi dia nampak macam hampir black and white. Ya. So guna material tu, DI colorist akan colorkan footage tu. Dia kata okay, yang ni ambience dia blue ke naik sikit. Muka dia nampak gelap, I akan terangkan dia sikit. Mata dia nampak clear lagi. So dia ada layering tu dia lah. So tengah buat tu hampir 3 bulan coloring process tu. Last minute sampai dia betul colorist kata okay, esok saya akan hantar, lusa saya akan hantar. Sampai 2 minggu setengah dia nak hantar. Lepas kita sound dia kata okay lah, I tarik balik lah, I bagi punya project file balik, sangkut balik. I kena buat colour balik dengan saya punya director fotografi. So macam semua benda dalam filem tu you kena buat. Betul. Semua orang tarik diri, orang belah, you end up you yang buat. End up I yang kena buat semua tu. Benda yang you hantar dekat India pun tak puas hati, better you buat sendiri. Correct. Even for the DI colouring so moral tu, of the story next time you lah buat. Saya lah buat kan. Aku boleh buat lah. Sebab kadang-kadang kita harapkan orang buat macam acuh tak acuh. Correct. Pandang sebelah mata, lepas tu take for granted. Correct. Bayaran bila nak payment semua ngam. Professional dia kata okay, I akan buat macam ni lah. Ni akan jadi macam movie Hollywood lah. Janji palsu semua tu. Janji palsu semua. Bila nak bagi produk tu dia kata kenapa produk macam ni? Ini bukan yang minta. Movie Malaysia je kan, tak apalah. Baru I dapat macam kalau I dengar pun macam you ingat Malaysia ni macam tak ramai orang tengok ke macam? Sebenarnya movie dari India, dia punya contohnya movie Hollywood, second highest collection out of the country adalah Malaysia. Betul. First day for Tamil movie. Sebab orang Melayu pun suka. Correct. Untuk hari pertama untuk movie dari India, collection dia boleh cecah lebih dari 2 million ringgit Malaysia. Tapi movie kat Malaysia sampai sekarang tak ada satu movie pun yang run even for 1 bulan pernah cecah 2 million. Satu movie pun tak ada setakat ni untuk filem Tamil. Tapi filem India, dia punya norm untuk day 1 adalah 2 million. So kita ada population, kita ada viewers. Cuma bagaimana saya cakap tadi kan, macam orang dari luar pandang rendah untuk movie Malaysia. Sebenarnya ada kita yang mengagungkan mereka. Kita mengagungkan mereka. Tapi orang luar, bila filem kita termasuk orang luar dengan orang dalam, dia masih ada satu point of view yang lebih baik tengok filem India lah, lebih baik filem foreign lah. Dari segi bahasa yang dilafazkan adalah sama. Sebahasa cuma pelakon je lah yang lain. Cuma pelakon je lain. Tapi I tak boleh salahkan audience juga. Sebab for example 10 tahun dulu, bukan semua Malaysian movies are in a good quality. I'm talking about the Tamil lah. Tamil industry, bukan semua movie dalam good quality. Tapi masalahnya tu 10 years ago. Sekarang dalam tahun ni, kalau 10 movie yang keluar, hampir 7 movies are in good quality. Tapi audience punya mindset macam mana adalah, movie Malaysia Tamil lah, quality dia memang tak bagus kan. Tapi you are basing it on 10 tahun dahulu, bukan sekarang. 10 tahun dahulu I agree, betul. Quality movie, all the movie bukan up to par. Tapi industri dah berkembang dah. New directors are coming in. Semua yang pelepas university kan, 1 tahun hampir 100 hingga 200 filmmakers are release with the new knowledge, new camera, new equipment. So quality dah increase. Cuma kepercayaan audience boleh increase lagi. Audience akan buat apa adalah mereka akan wait for a week. Ditunggu seminggu. Ditunggu untuk review semua keluar. Dia pandai Dia pandai dah sekarang. Spend masa untuk ataupun duit RM10, RM20, beli tiket. Baik, aku tengok dulu review kata. Kalau review kata cantik, cun, sedap, best, baru beli tiket. Itu bahaya dalam industri. Walaupun kadang-kadang filem tu bagus, tapi review hauk kata filem ni tak bagus. Tapi sebenarnya filem tu bagus. Correct, betul juga. Membuatkan banyak mempengaruhi penonton-penonton yang akan ke pawagam. Betul. Even for Hollywood movie semua ada review yang tak bagus. I pun ingat tak apalah, kita cuba, kita suka hero tu kan. Bila saya tengok saya suka pula. Okey pula. So sebab point of view seorang. Kabilan, benda ni subjektif. Dan kadang-kadang kita boleh lihat ada beberapa orang macam tak suka dengan filem tu, ataupun dia tak suka dengan pengarah tu, and then dia buat satu sabotage ataupun sabotage kita upah 2-3 orang review ataupun social media yang buat review ni kata ini walaupun yang nampak best best kan, apa kata I bayar you cakap tak best. Kita orang macam tu. Tahu tak? Ada correct. Ada juga. Ini dalam industri Melayu pun ada. Sebab kadang-kadang persaingan tu banyak. Betul. Dan dia orang macam benda hati busuk, tak mahu, ataupun dia orang saling gaduh-gaduh. Okey, dengki sangat, jempuru.
kan, buat sabotage macam Ni tu. semua personal agenda je. Dia benda ni sekarang dia macam social media. Macam kadang-kadang kita pun percaya sangat dengan social media dan kita tak tahu apa sebalik tu. Orang cakap Google tu bukan 100% factual. Kalau Google punya fact pun you tak boleh percaya, takkan orang yang cakap tu you boleh percaya terus kan? Sometimes kita kena tengok proof. Proofnya adalah tengok movie tu. Kalau you punya betul-betul relative yang percaya, kawan yang percaya tengok movie tu, dia kata tak bagus, okay lah you boleh accept tu. Tapi takkan social media, dia semua point of view je. Contohnya, I suka filem romantik. Bukan semua orang suka filem romantik. Orang yang review tu kalau dia suka filem romantik, dia akan kata tak bagus. Kalau contohnya I suka movie horror movie, tapi reviewer tu tak suka horror movie. Bila dia cakap pasal horror movie, confirm dia punya review gonna be negative. Sebab it's not dia punya kind of movie. So kalau kita betul-betul nak movie tu okay ke tak, tengok teaser, tengok trailer, tengok promotional material, best way pergi tengok dekat cinema. Kalau you nak memang cuba, jangan bawa kawan-kawan semua, pergi seorang dulu. Duduk tengok, you boleh layan tak? Tak boleh layan, tak bagus, don't promote the movie. Kalau bagus, kalau okey, tutup mulut je. Tutup mulut je. Kadang-kadang benda tu yang macam kadang-kadang kan orang yang menonton ni, kalau filem tu bagus, dia tak cakap. Kalau filem tu tak bagus, boleh cakap dekat social media. Filem ni jangan sebab negativity reach lagi bagus. Padahal setiap filem dia memang ada yang tak bagus, tapi ada benda, at least satu benda lah yang bagus. Correct. Sama ada sinematografi dia, lakonan dia ke, ataupun plot cerita ke, mesti ada salah satu. Dia tak ada macam semua benda yang negatif ada kan? Negatif, tak ada. Mesti ada satu. At least seorang berlakon dah berlakon baik. Appreciate dia tak? Macam I kesian lah. Macam I nak cakap benda ni buruk apa semua kan. I fikir dulu, kalau you yang jadi pembikin filem tu, you rasa kalau rugi filem tu, you rasa happy tak? Macam I macam berjaga-jaga tau. Dia terasa macam, point of view tu dia tak fikir. Dia tak fikir. Sebab dia tak tahu apa yang akibat daripada you tulis tu mengakibatkan pengarah rugi, distributor rugi, penerbit rugi. Tapi bila dapat review negatif pun, sebenarnya I tak kisah. I akan cakap dengan siapa-siapa audience, kalau you ada positif pasal movie tu, cakap dekat social media. You ada negatif, you cakap dengan saya. Jangan cakap dekat social media. Sebab yang alasan mereka bagi adalah, kalau saya cakap yang negatif, baru you boleh buat yang lebih baik untuk next time. Kalau macam cakap dengan saya lah. You cakap social media untuk siapa? So positif tu, contohnya kalau filem tu okay, cerita dia bagus, itu dia cerita bagus. Artis berlakon bagus, itu artis berlakon bagus. Kalau artis berlakon bagus, cerita tak bagus, you review, you buatlah okay, artis telah berlakon dengan baik. Yang review negatif tu message saya, bos, you punya cerita tu sikit kekok, lagi boleh buat lagi baik tak? Okay, next time kau buat lagi baik, lagi personal dia approach saya. Yang tu dia panggil constructive criticism. You criticize untuk buat saya lebih baik. You bukan criticize untuk hanya cakap je. Kritikan membina. Betul, kritikan membina. Kemilan, okay, dalam banyak-banyak benda yang positif dalam filem ni, kita nak gariskan 3 benda yang patut penonton-penonton semua tahu, yang mana benda ni akan korang tengok dekat filem ni. Dan saya rasa benda yang kita cakap tadi, 3 benda ni akan membuatkan mereka tertarik untuk pergi ke Pawagam. Okey, 3 perkara yang dalam filem ni yang you rasa bagus, yang ataupun benda ataupun mesej ke apa saja yang membuatkan mereka semua boleh pergi ke Pawagam. Okey, perkara pertama adalah sinematografi dia, visual dia. Based on the review yang saya dapat, boleh tengok review dekat social media semua tu. Visually, DOP, the cinematographer movie saya adalah cinematographer movie Jagat. Jagat lah yang dulu tu, I think 2015. 15. Correct. 15 macam cinematographer movie yang tu. So the effort yang dia masuk untuk movie tu, for me one of his best. So framing pun dia kata, okay, framing ni selain cantik, dia kena ada meaning. Contohnya kalau I buat frame ni, dia bukan sebab dia cantik, dia sebab dia ada satu maksud dalam tu. Kalau ada botol depan tu, botol tu sebenarnya karakter. Kalau ada poster belakang tu, poster tu karakter. So artwork ke semua, saya dengan DP kita implement. Okay, artwork pun okay, ni frame dia, okay, you kena taruh ni sini, ni sini, dia punya karakter. Okay, dia seorang yang, contohnya I kata tadi kan, nama dia Chandru Moon. So color ambience untuk Chandru punya karakter blue, sebab dia matahari, bulan. Sebab dia bulan. Okay. Bila Kadira, heroine punya scene lebih kepada warm light, sebab dia matahari.
Wow. So bila mereka combine, kita ada combination of both the colour dalam frame tu. Kadang-kadang penonton yang hanya beli tiket masuk Power Gum dan dia kosongkan fikiran, dia tak nak serabutkan kepala, dia tak fikir benda tu. Kadang macam kita orang yang belajar filem, dia akan fikir benda ni kat sini sebab apa, dia lah masukkan warna grading macam ni sebab apa. Correct. Tapi untuk penonton-penonton biasa, dia macam tak kisah. Dia tak kisah penonton dia grafik. nak shot kadang-kadang tu clean. Clean dan gerakan kamera tu macam ada drone, ada dia smooth seamless. Correct. Dia tak nak yang kekal macam tu. No, I mean maksudnya penonton-penonton kita, walaupun sekarang dia dah slowly diajar dalam frame ni, okay, misal katalah budak ni pemalas, dia takkan macam nampak. Dia nak nampak dalam filem tu, dia tengah breakdown. Mungkin dia sifat dia pemalas, mungkin meja dia bersepah apa semua kan. Dia melambangkan benda tu. Tapi itulah yang benda-benda yang kita nak ajar kepada penonton supaya faham bahasa filem. Correct. Tapi compare dulu, sekarang dia dah lebih pandai pula sebab ada social media, ada YouTube untuk belajar semua tu. Dia dah pandai breakdown sikit tu. So sekarang hampir I think 50% audience tu dia dah pandai kritik movie. Wow. Compare dulu dia hanya 2 kritikan je. Bagus tak bagus. 2 tu kritikan je. Sekarang dia boleh pandai pula cakap, okay, you punya first half tu slow sikit, second half tu okay laju. Kenapa you punya kamera shaky? Kenapa tak pergi in out? So dia dah pandai breakdown. So audience sekarang ni kita tak boleh tipu. Dia pandai dah. Okay, yang kedua? Yang kedua, music. Okay, penghasilan muzik dalam filem ni secara live, mungkin pembikinan untuk lagu tu dia ambil daripada lagu asal ke, lagu cover ke, lagu orang lain? Ni semuanya lagu asal, created for the movie. Sia soundtrack betul-betul. Soundtrack betul-betul. Dia ada 8 lagu sebenarnya. So adakah pelakon tu yang menyanyikan? 2 lagu tu pelakon menyanyikan. Dua lagu saja. 2 lagu saja pelakon menyanyikan. 4 lagi orang lain yang suara dia similar dengan hero saya. Sebab certain artist, walaupun artis saya sebenarnya singer yang betul, dia singer, tapi it's more to rock style of singer. So bila ada lagu yang dia punya irama macam dia kata ragam kan dalam bahasa Tamil tu, dia macam naik semua tu kan. Kadang-kadang dia tak dapat reach tu. So bila musical movie, bila benda tu saya fail, dia tak tunjukkan yang dia sebenarnya singer yang bagus. So I kena masukkan singer yang betul-betul boleh nyanyi lagu tu, suitable for lagu tu, tapi voice dia hampir sama dengan sebenarnya hero. So kita ada implementation yang tu. And since dia performer, even musician, sebab heroine saya adalah violinist dalam movie tu. Dia main biola. So I tak boleh guna computerized sound. I kena buat live sound untuk sound tu. So I kena cari orang yang pandai main biola, ikut scene tu, ikut melodi yang saya nak, kita handout. Lepas tu ada drummer dalam movie tu, ada gitaris. Hero saya sebenarnya dia pergi belajar main gitar untuk movie ni. Sebab dia tak nak orang nampak, sebab ramai yang tahu main gitar. Nanti orang kata tipu lah macam tu. Macam fake ni. Dia main hantam je. Ni mana boleh music ni kan. So dia sanggup daripada zero ilmu untuk main gitar, dia pandai main gitar. Dia pandai main gitar. Lepas tu dia tengok, dia sekarang dia tengah dah pergi kelas dah sebenarnya untuk musician ni. Main piano, main drum. So sebab kita memang ada critical sini yang mana dia akan compose lagu dalam movie tu. Kami tak nak mana-mana benda tu nampak fake. So I nak very particular that you're a musician. Kalau musician yang betul nampak you dekat theater, I nak dia percaya you pun musician juga. I tak nak dia salah ni, macam mana pula dia pegang drumstick ni. I nak dia percaya, budak ni pandai main music I nak dia punya realism dalam movie ni. So I punya second biggest strength in the movie adalah music. Okay. Yang ketiga. Okay, ada 2-3 lagi, tapi I cakap yang ketiga. Yang kalau you nak lebih pun tak apa. Okay, yang ketiga adalah performance artis saya. Setakat ni review tu, semua yang dah tengok filem keluar tu, dalam premier saya, hampir 80% audience pergi hug my main. Premier kat mana? Premier I buat dekat PJ, Cinema Hall PJ lah, TGV. Saya buat premier dekat sana. I think 2 minggu lepas kita buat premier. Siapa dia distributor? Distributor adalah Wadai Production. Sebelum ni mereka buat filem Venpa. Venpa Live, The Audience Know About The Movie. Dia buat filem Venpa. Sebenarnya kami sepatutnya buat distribution sebab I memang ada distribution company. But since yang editing pun saya kena buat, color saya kena buat kan, so dah letih dah kata okay, I akan consider dalam movie. Distribution kita bagi orang lain sebab
I tak nak masuk yang tu satu kaki, masuk ni satu kaki, lepas tu dua-dua pun 50-50% pula. I kata 100% I nak buat dalam movie ni, distribution kita bagi orang lain. Walaupun kita kena bayar, walaupun kita kena keluarkan fund, walaupun percentage kita kena bagi dia, tapi I trust in my movie. So I want to concentrate in that movie. So distribution kita bagi orang lain lah. Sebab tu kita bawa balik kita bawa masuk Wadi Production dalam picture ni, so that mereka boleh buat their work while I concentrate dalam movie ni. So that's why we went for Wadi Production lah. Banyak perjuangan ataupun I kira struggle lah. Okay, struggle tu masih tak habis lagi. After movie ini masih struggle lah. ini pun struggle juga ni. Betul lah. Sebab I fikir sebelum ni yang datang untuk distributor semua, sebelum filem keluar dekat Pawagam, baru dia orang datang, Budi kita orang nak podcast. Dia orang datang sebelum tayangan. Ini tayangan macam dah 2 minggu. Seminggu dah. Hari ni the last day for minggu pertama. Minggu pertama. So benda yang macam kita nak ingatkan semua penonton, tak semua filem dekat Malaysia ni berjalan dengan lancar. Ada benda yang macam ada dapat sambutan, ada yang tak dapat sambutan. Betul. So kita sama-sama support sebab local product sebenarnya bagus untuk kita angkatkan lagi, sebab kalau tidak kita siapa lagi nak angkat untuk. Betul. Tapi dalam filem ni I tak dapat blame audience saya banyak sangat, sebab saya punya turn up setengah increase sebenarnya compare to hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya semakin increase. Sekarang audience saya bila saya tanya dekat theater, kan kita ambil review depan theater tu, kata macam mana you dapat tahu pasal movie saya? Dia kata I tengok review. Kawan saya cakap, ya, abang saya cakap, saya punya saudara pergi tengok movie, dia kata movie ni bagus, suruh saya pergi tengok movie ni. So word of mouth tengah spread. Masalah sekarang adalah Cinemark tak nak bagi hall. Bila orang pergi tengok tak ada hall. Tengok paper, tengok apps apa semua. Oh lama. Kita nak beli tiket tapi tak ada hall. Terpaksa pergi tempat lain. Lain kalau bila tempat jauh dia tak pergi, dia kata tak apalah, tengok kat TV lah bila dia keluar. Pula. So ada banyak politik dalam ni lah. I think if you can explain me, akan contohnya salah satu politik berlaku dalam ni. Actually berlaku semalam. Okay. Ada satu cinema, I kan personally pergi ambil review orang. Okay. So bila saya masuk cinema, I tengok cinema mana kalau you nak share? Okay, boleh cakap lah apa hal kan. Dia one of the I think TSR Cinemas. Okay. Kat mana tu? TSR Cinema tu dekat Shah Alam. TSR Cinema dekat Shah Alam. Bila I personally, me and the producer went untuk movie tu, 15 orang beli tiket depan saya. Dia masuk cinema. Okay. Pagi ni nampak report, dia tulis 2 orang je dapat. So maksudnya kita dapat saksikan dah. Dapat saksikan depan mata. Betul, depan mata saya 15 orang. Tapi kenapa dia letak kecil? Supaya satu, dia boleh tunjuk bahawa occupancy saya kurang, boleh keluarkan movie tu. Second, tiket untuk baki 30 orang tu 100% dia dapat. Producer dengan distributor dapat. You kena buat report. Betul. Hari I think today my wife is going lah. Dia pergi Fina, dia nak buat report, dia pergi check semua tu. Ni bukan hanya untuk TSR. Ini depan mata you tau, berlaku. Belakang you. Correct. Kalau saya tak pergi sinema, ni pun saya tak dapat tahu dah. And satu lagi hal adalah ni berlaku di, I'll just tell the theatre's name lah. LFS Cinemas and also TGV Cinemas. Not TGV, TSR Cinemas. Satu lagi apa dia buat adalah, ada satu lagi filem Tamil yang keluar minggu ni. Dia I punya movie 30th. Filem baru ni keluar 1st December. Bila audience pergi beli tiket, dia kata, kenapa tengok filem ni? Filem satu lagi ni masa yang sama, filem India, dia pergi tengok filem tu. Dia suggest tiket for another movie. Ada. Even satu reason adalah theater tu juga adalah distributor movie tu. Dalam satu minggu ni ada 2 filem Tamil. Sebenarnya bukan 2, sebenarnya 6 filem Tamil keluar minggu ni. So competition dia tinggi. And theater lebih suka filem Tamil dari India. Even though occupancy, bila saya tengok check dekat online, contohnya sekarang kan kita boleh pergi cinema, kita boleh check semua theater hall sebelum kita booking. Theater saya akan ada 15-16 orang. Theater tu ada 2 orang je. Tapi second week dia punya show masih jalan. I punya show kena remove. Kenapa I'm also not clear sebenarnya. Kenapa dia buat macam tu? Sebab movie tu pun you dapat 60% dari collection. Movie saya pun you dapat 60% dari collection. Terus kenapa you buat benda ni untuk movie Malaysia, movie Tamil je? Berat sebelah dan benda yang I rasa
Itu satu sabotage. Correct. Sebab you tunjuk daripada collection pihak lain. 15 orang ke 2 orang. Contohnya kalau occupancy kata kita nak maintain satu cinema tu, minimum kena ada 10%, 10%. 10% dalam 100 seating punya cinema adalah 10 orang. Tapi cinema yang dia bagi untuk filem India adalah 100 orang punya capacity. Maksudnya kalau 10 orang tengok movie tu, dia safe. Tapi dia bagi untuk filem Malaysia adalah 253 people occupancy. Maksudnya untuk saya savekan saya punya movie untuk second week, setiap show tu 25 orang kena tengok. Oh, minimum. macam tu. Minimum kena ada. Lepas tu dia bagi show pukul 10 pagi dengan pukul 12 AM malam, masa workday. Takkan hari Khamis pukul 12 AM orang nak pergi tengok movie. Yalah. Confirm kan? Sebab dalam tu 250 orang punya capacity kosong. So bila dah 3 hari dia akan hantar report kata okay, you occupancy kurang, and then remove new movie. Terus siapa suruh you bagi 250 capacity, tapi filem India you bagi 100 je. So safe untuk mereka. So I pun tak pasti kenapa mereka purposely sabotage. Okay, kita bukan nak buat satu tuduhan ke mana-mana, tapi mungkin dalam fikiran saya benda ni ada melibatkan banyak pihak, which is sebab persaingan. You know, kalau you kata 6 filem Tamil dalam satu minggu bersaing dan mahu masing-masing nak mengekalkan tayangan. Correct. Okay, sebab kalau tak ada kurang dalam 25, you kena cabut filem. You ada rasa tak macam ada satu, mungkin ada pihak-pihak yang which is I boleh katakan rasuah untuk mendapatkan benda ni? There are chances. I tak boleh cakap dengan confirm dengan sure, but there are chances sebab distributor untuk filem-filem India ni adalah orang Malaysia juga. Mereka yang beli movie tu mereka distribute, and amount yang mereka beli movie tu lagi tinggi sebab India movie kan dia punya highest percentage lagi tinggi. So dia akan buat apa untuk maintain movie tu, dia akan push even though the reviews are bad. I just compare with one movie adalah my movie page yang sama, dia bagi saya punya movie punya rating 4 out of 5. Movie tu dapat rating 2 out of 5. Tapi movie tu punya showtime lagi banyak. And dia dapat prime time. Punya movie dekat contohnya state yang dalam lah, contohnya dekat Seremban, Ipoh and everywhere, dia bagi showtime saya pukul 5.30. Orang habis kerja pukul 5. Takkan 5.30 dia boleh sampai kan? So occupancy saya kurang. Cuma orang yang tak ada kerja ke, tak pergi kerja atau kerja sendiri yang boleh nampak movie saya dekat time yang tu. Kalau dia bagi 7.30 show, okay, logik. Orang dah habis kerja, balik rumah, mandi, dia boleh tengok wayang. Tapi 5.30 tak logik langsung. It's like purposefully scheduled. And occupancy I tak boleh complain audience sebab setiap hari saya dapat review, setiap hari saya dapat orang ambil gambar, dia hantar saya, dia kata movie you bagus, I pergi dengan 8 orang, movie you bagus, I pergi dengan 10 orang. So compared to day one, bila dah macam saya cakap tadi tu, orang dengar review dia suka, dia akan datang tengok wayang. Sekarang based on reviews, people dah mula datang. Tapi cinema for GSC Cinemas, hari ni adalah last day untuk movie saya. Mulai esok hanya satu cinema hall je saya ada, NU Central. Satu hall. Satu hall saja in the whole Malaysia for GSC. Hari ni dia remove semua hall. So bila you dapat benda ni? Semalam dapat email. Semalam dapat email. So kita cuba request, dia kata tak, you punya occupancy kurang. Occupancy kurang sebenarnya kenapa? 250 orang punya capacity. Kita tak ada that much of population to watch the movie. Contohnya NU Central okay, sebab dia punya population ramai, orang travel, dia punya orang yang walk in ramai. Tapi kalau cinema tu dekat Ipoh, dia bagi 250 capacity punya hall. Orang contohnya satu hari untuk 6 show untuk fill the hall, kena ada 1,500 orang untuk tonton wayang ni. Dalam seminggu tu dah berapa banyak dah? I rasa Ipoh tak ada sebanyak orang India dalam Ipoh untuk tengok wayang ni pun. So that's why we actually reaching out for Malay audience and everything. And saya happy sebenarnya sebab I think 2 hari lepas dekat Kulim Kedai punya brother's friend watch the movie, dia ada 7 orang Malay audience watching my movie. I tak tahu macam mana mereka dengar pasal movie tu atau how the review reach them. Tapi mereka datang ke cinema tu. Cinema tu hanya play Tamil movies. Dia tak ada Malay movie di cinema tu, di private cinema. So audience 6 orang ni datang untuk tengok filem saya di hall ni. So the reviews are reaching somehow. Sebab premier saya ada kritik-kritik dari filem Malay yang datang tengok wayang saya. So reviews dari mereka pun bagus. So I thought maybe okay, mereka punya kawan atau mereka punya review maybe dah keluar, mungkin mereka terdengar. So satu benda plus pasal mengenai Malaysia adalah kita adalah salah satu negara mana kita support
any movie if the movie is good. Sebab movie have no language. Korean, even di Korea, certain dramas yang famous dekat Malaysia, orang Korea pun tak tengok. Orang Korea tak tengok. Orang Korea tak tengok. Kita tengok. Dia top number 1 Netflix Malaysia. Bukan top 1 Netflix Korea. Netflix di Malaysia. So kita appreciate good product more than mana-mana country. So filem Tamil pun di keluar sini, I tengok ramai pergi tengok. Filem KL Gangster first day for show, I baris untuk beli tiket. Sebab I saw the trailer, like the movie. So dia tak ada language barrier. Kita boleh tengok subtitle. Betul. Bahasa Melayu saya faham, saya boleh tengok filem Melayu. I pergi tengok filem KL Gangster dengan kawan saya Melayu, Cina, itu semua. Kita sekali pergi tengok wayang. Sebab for us, it's a movie. Dia bukan Malay movie, dia bukan Chinese movie, dia bukan Indian movie. Dia movie. So our audience sekarang pun dah ada mentality yang tu. Dia tengok movie sebagai movie without the language barrier. Asalkan kalau dia tak faham language tu, subtitle kena bagus. Asalkan ada subtitle. So kita dah ada audience, kita dah ada reviews yang bagus, kita dah ada orang yang nak pergi tengok wayang. Masalahnya theater tak nak bagi. Dia nak remove. And macam saya explain tadi, politics. Dulu kata okay, politics only in politician. Sekarang politics is everywhere. Dalam business ada everywhere ada. It's everywhere. So mereka tahu adalah it's affecting everyone. Contohnya bila movie saya kena keluarkan, contoh macam 15 orang ditunjuk 2 orang je semua boleh dikeluarkan. Berapa banyak movie dia buat tu? Mungkin previously Tamil movie tak jalan sebab the same method they used. So mereka tak faham yang mereka bukannya kill a movie, they are killing an industry. Satu industri tengah mati sebab business politik. So bagaimana nak outcome ni, bagaimana untuk fight dia ni, we actually not sure. Even hari ni pun hanya wife tengah run up and down. Dia tak sihat juga sebenarnya. Dia running up and down. Dia pergi final, dia pergi theater, dia pergi cinema, dia pergi check sendiri. So we actually out of option not knowing what to do. Kalau hall tu ada, occupancy tak ada, it's my fault, my movie's fault. Tapi occupancy ada, cuma hall yang dia tak bagi. Orang nak tengok, tapi tempat tak ada. Tempat tak ada. Even I can show the message dulu. Sampai kawan hantar message hari ni kata, I nak tengok movie you tapi 5.30 mana boleh. Habis kerja pun pukul 5. Nak pergi parking, kereta keluar masuk jam pun dah 5.40 dah. So dia kata, sorry I tak dapat tengok new movie. Bila keluar Esther first saya akan tengok. So my audience are losing because of that. Yang ni kawan saya sendiri. Dia kata, kenapa weekday punya show pukul ni? Kata, not in my control. Dia request dia kata, you cakap dengan theater lah kan. Theater bukan dengar apa yang kita cakap. So kawan saya boleh explain. Orang yang tak kenal. So that's the issue actually, a big issue. And I tak pasti benda ni berlaku hanya untuk Tamil movie. Maybe for Chinese movie, maybe for Malay movie. Malay movie pun kan. Sebab I dapat tahu, maybe they don't know. Sebab not every day we can go to every cinema kan. And Malay lagi susah sebab they are known. Contohnya producer, director, hero, hampir semua orang kenal. So bila producer pergi ke theater, mungkin dia akan buat betul-betul. Dia tak kenal sangat orang behind the scene. So bila kita pergi depan-depan tu, dia tipu saya. So you tak kenal I siapa? Oh my god. Oh Lord. So this is the issue right now lah. Even so cinemas private, dulu ingat mungkin private cinema yang buat tu. Tak, bukan private, bukan 1-2 cinema. I dah have this problem in GSC so far. GSC, TSR, LFS, all the big cinemas. So far TGV I belum dapat apa isu lagi. So far yang setakat saya tahu lah. Tapi in all the other cinemas are doing this. Kalau seorang mungkin saya boleh cakap okay, mungkin dia seorang je yang support India movie. Ni everyone. It's like the whole cinema is like comploting, kita tak nak bagi untuk movie Malaysia. One of the reason adalah skim wajib tayang. Bila skim wajib tayang tu, movie tu you have to run for 2 weeks 10 years ago. Sekarang bila ada skim wajib tayang, dia akan bagi masa 3 hari. Khamis, Jumaat dengan Sabtu. Dalam 3 hari tu kalau occupancy kurang, dia akan remove cinema halls. Khamis pukul 10 pagi show dengan pukul 12 AM show malam, occupancy kosong. I pun boleh cakap kosong. Itu tak boleh jalan itu. Sebab orang bagi peluang orang nak tengok dulu. Correct. Sebab orang kadang-kadang senyap, okay tak payah pergi lagi, tunggu review baru. Betul. Pergi. Even I pun do the same thing. 5 days. Kalau bukan hero, director, producer yang saya suka, I akan tunggu review juga.
Sebab sekarang tiket RM20, parking RM15, popcorn dah RM40. Sekarang nak tengok wayang kena ada RM100. Ya, macam itu kalau seorang. Macam pergi holiday pula. Saya pergi Genting pun tamu lagi murah. So bila dia spend bila itu satu hal lagi. Bila ada sesetengah pihak yang macam tak apalah, filem Tamil aku tunggu dekat OTT lah Astro First ke apa semua. So apa yang you nak cakapkan pada dia orang? Okay, kalau tengok dekat OTT atau Astro First, it's good thing also lah, because it's a marketing for us. Kita dapat certain percentage from the movie. Tapi movie di Malaysia, dia ada certain movie yang buat theatrical experience. Sebab kepuasan kita menonton di layar besar. So music dia, sebab bila pergi ke TV, sound dia stereo. Tapi dekat theater 5.1 atmosphere, the sound. And certain movie, bila you tengok dekat theater, you tak ada distraction. Bila you kat rumah, ada bell ring pula, Fanda masuk pula, tengah masak, anak menangis. So you akan menjadi distract. So you tak boleh enjoy a certain movie 100%. Sebab tu theater ditutup lampu, supaya you 100% boleh fokus untuk movie. Dekat rumah you buka lampu, tengah tiba ada call pula. Theater dia tak bagi guna phone. So because dia nak consider, that's a movie punya, how to say, the experience of watching a movie in cinema. Dekat rumah you takkan dapat yang tu. Especially yang color yang kita buat the movie, the sound yang kita mix the movie tu, everything for the cinema. Dia bukan untuk TV. TV itu is a second option. So we actually want cinema goers. Kita buat theatrical movie. Untuk TV kita buat telemovie. So dia ada different theatrical movie dengan telemovie. Yang movie yang theater movie yang dinompat ke TV tu, dia not made for TV. Dia adalah theatrical movie. So untuk dapat 100% experience movie tu, untuk film movie, kepuasan tu, dia kena pergi cinema. Kembali ada satu hal lagi yang boleh terlintas dekat kepala saya bila kata ada setengah filem yang tak laku dekat Pawagam. Dia orang menyalahkan pihak production ataupun tim filem tu sendiri sebab tak menjalani ataupun marketing ataupun promotion tak jalan. Sepatutnya mereka dah memperkenalkan masa pelancaran, kemudian shooting, panggil media masuk set, kemudian after 2 weeks before tayangan dekat Pawagam buat satu acara untuk ni, atau beli billboard, beli iklan apa semua. So untuk filem you, apa yang you dah buat untuk rangka promosi tu? Okay, untuk rangka promosi, apa yang kami dah buat adalah, first, the teaser trailer. I play my teaser sebelum movie saya release di cinema. Contohnya filem yang paling besar keluar tahun ni dari India adalah filem Leo, Vijay, dengan filem Jailer, Rajinikanth. Dua filem ni filem yang paling besar keluar tahun di India. Saya punya trailer play dekat first day first show. Saya punya trailer dekat sana. Okay, nak tanya, untuk benda tu kita kena bayar Pawagam ataupun just bagi je trailer? Untuk benda tu kita kena certain Pawagam dia minta bayaran. Certain Pawagam dia minta bayaran. Kebanyakannya kita kena buat apa adalah kita kena hantar punya trailer ke LPF. LPF listen sensor board. Lepas dia sensor, dia akan bagi certificate. Certificate tu kita kena beli satu certificate, satu lagi B-cert. B-cert tu kita kena beli untuk setiap cinema supaya mereka kalau ada 60 lah. 60, yep. So kita hantar cinema tu. Yang tu pun I think kita memang target first day first show, sebab movie India population kita kebanyakannya tonton filem tu first day first show, second day atau third day. Yang tu pun certain cinema play my trailer seminggu kemudian, walaupun saya hantar awal. I tak tahu kenapa. So dia benda yang sama juga. And for a Malaysian movie, biasanya trailer yang dia play tu adalah trailer yang pertama sebelum audience masuk hall. Yang trailer yang terakhir tu dia play tu adalah advertisement. So bila first trailer you play 15 minit sebelum movie tu, audience belum masuk lagi. Contohnya dia kata hall 3 boleh masuk. Sebelum dia masuk tu, trailer saya tengah play kat dalam, tak ada orang untuk tengok. So that's why they do. And okay, second marketing apa yang kami buat adalah kami letak posters in almost all the busy streets ya. Kalau pergi Brickfield boleh tengok saya punya poster. Brickfield, Ipoh, Klang, all the little Indian streets, saya punya poster ada dekat sana. Ketiga adalah radio and TV marketing. Saya punya trailer is playing on VJ TV. VJ TV punya prime drama slot, sebab Indians like to watch drama, especially the Tamil drama kan. So I punya advertisement play sebelum drama tu. And bila intermission untuk break,
I punya advertisement play balik. Saya punya teaser and TV spot ada di sana. Radio advertisement in 2 national radios and 1 private radios. I punya advertisement play di sana. And we had a TV spot, online social media. I punya song right I bagi dekat India for a channel with 2 million subscribers. So ground marketing, TV interview. So all this I dah buat dah. Tapi masalah reach ni adalah dia punya payment term. Contohnya untuk radio payment yang payment. dia minta. Contohnya for radio 20,000 plus. Uish, mahal. Untuk TV I think 38,000. And bukan slot untuk dia setiap 15-20 minit. Sehari 10 hingga 15 slot. So bila bayaran ni tinggi and our movie budget actually kita dah pamin semua untuk movie. Bila pergi ke marketing, kita buat necessary marketing sahaja. Contohnya kita tak boleh ambil risk yang baru. I tak boleh buat roadshow yang extreme. Even for Tibali carnivals dengan agenda Suria, I bawa sebenarnya artis semua pergi setiap state. Setiap Tibali, setiap gathering, setiap carnival, university Tibali celebrations, university festivals. Ada pergi hampir 13 university untuk promote my movie before release. So and all the audience actually tengah datang. Contohnya saya pergi satu university dekat Segi College. Ada buat marketing di sana. Tapi first day show saya 15 student dari university dah datang. Dah tengok wayang based on my marketing there. Sebab dia tahu movie saya keluar. Tapi sebenarnya 4th day 50 student tengok wayang dari college yang sama. So the first day 15, 4th day 50. So tengah spreading. Dia masih tengah spread. So, I think even semalam ada message seorang budak yang sama, dia kata I tengah bikin third show dengan saya punya family. So repeat audience datang tu movie. Third show. Wow. Dia kata they enjoy the movie. They love the music of the movie. Musical. It's a musical. So the songs on point. Dia kata mata saya tak sakit tengok wayang ni. And I will enjoy the movie. The colour was nice. So you tak salahkan rezeki promosi dah buat kau dah. Kau for the budget they had. Apa kekurangan yang macam, apa lagi yang macam you rasa macam you nak pertingkatkan untuk movie you selepas ini? Sebab banyak benda yang boleh kita katakan berat sebelah. Mentang-mentang aku tak popular, mentang-mentang aku masih baru 3 filem, dan yang ada dalam filem rangka-rangka yang lain tu mungkin ada yang staraf, ada ataupun ada yang masih baru, tapi diberi peluang. Dan aku tak macam kenapa filem aku dibuat sebegini rupa. So mungkin selepas ini yang you akan next movie kita akan rangka benda lain yang macam membuatkan penonton akan pergi di hari pertama pun dah ramai. Sebab apa yang menyebabkan benda ni berlaku adalah first day tak ramai. Correct. Hari ketiga baru nak pick up. Betul. Sedangkan Pawagam dah tengok, alamak, sedikitnya kita kena buang. I think Pawagam tak boleh buat macam tu. Sebenarnya tak boleh. Sebab Wajib Time, skema Wajib Time tu dikeluarkan supaya setiap movie Malaysia yang dirilis tu dia ada minimum 2 minggu. Yang tu logik, 2 minggu tu. Tapi I tak tahu kenapa 10 tahun lepas semua movie yang keluar tu dia minimum 2 minggu tu dia play di cinema. After that cinema request to the government, dia kata 2 minggu tak boleh, cinema saya kosong, I tak boleh bagi 2 minggu, I bagi 4 hari 3 hari je. Lepas itu akan decide boleh play atau tak. So where is the government say in this? So kita ada FINA, kita ada Parada FINA, kita ada FDM, kita ada banyak-banyak body. So where is their say? Apakah peranan mereka? Kami bagi Wajib Time sebab Should I? Sekejap Hello, tengah rakaman. Tengah rakaman. Okay. Middle the interview ni. Okay. Hello? The owner Arnathla? Okay. Okay. Ada delivery makanan nak kena pergi.
Lepas tu macam mana ni? Okay, kita boleh teruskan. Boleh teruskan. I dah suruh dia kawan dengan anak lah. Dan kita tak nak benda ni, masalah yang sama akan you hadapi dengan filem-filem you akan datang. Itu akan membuatkan you rasa down, macam hilang semangat dalam nak buat sesuatu yang terbaik. Sedangkan macam aku nak buat yang terbaik, tapi bila sampai ke peringkat pawagam buat macam ni pula dekat aku. Correct. So something yang macam kita boleh sedarkan orang ramai, pihak-pihak tertentu mungkin ada, of course pihak Finas kena tahu benda ni. Correct. Betul. Okay. So actually yang macam saya katakan, yang wajib tayang tu kita kena bawa balik skema yang sama. Setiap movie in Malaysia, I bukan cakap pasal filem Tamil saja. Filem Melayu, filem Cina, filem Tamil, any movies made by Malaysian. Apa pun movie yang orang Malaysia buat tu, bagi 2 minggu. Bila kita macam dulu. Bila kita dah force mereka play untuk 2 minggu, benda politik tak mungkin berlaku. Sebab dia tak boleh bagi alasan movie tu terjalan sebab tu I kena keluarkan dalam 3 hari. Bila 2 minggu tu dah wajib, apa politik main pun, my movie still there. I ada masa untuk review saya sampai. So ini yang kita nak sampaikan pada Fina sebenarnya. Sebab kalau movie tu dalam 3 hari dia akan keluarkan bagaimana pun, tak perlu pergi through wajib tayang kan. Kita pergi wajib tayang sebab wajib tayang. Nama dah wajib tayang. Tadi Kabila ada cakap tiga benda. Mungkin ada lagi yang you boleh cari gali, yang korek lagi, benda-benda yang macam membuatkan penonton-penonton kita boleh tertarik untuk menonton filem ni. Saya cakap tadi ada sinematografi, ada musical, dan juga apa tadi, dari segi acting pelakonan. Dari sudut-sudut lain, atau mungkin moral of the story ataupun message yang ingin disampaikan, apa sebenarnya? Okay, message pertama paling penting dalam movie adalah walaupun hero saya hilang ingatan 17 tahun tu, music ada power to connect with you. Walaupun ingatan dia tak ada, music tu adalah sesuatu yang connect dengan feel. Contohnya sampai sekarang, sebab I 90s kid, bila tengok filem P. Ramlee, I feel connected. Sekarang bila terdengar lagu P. Ramlee tu, I teringat masa dengan ayah dulu dekat rumah dulu. Sebab music adalah sesuatu yang connect dengan dia punya memory. Music adalah satu kunci untuk membuka memori kita. Betul. Itulah saya punya one line lock line dalam movie ni. Music ada power yang tu. Satu lagi reason, plus point untuk tengok wayang ni adalah I boleh guarantee setakat ni ada banyak audience yang tengok movie ni, seorang pun tak expect dia punya twist. So I can guarantee that dalam filem 2 jam, saya punya filem ni 2 jam, lama sebab dia musical genre kan. So dalam 2 jam ni, bila you dapat tahu twist ni, I can assure you that you cannot predict the twist. Mesti dia orang tersandar. Macam ni ya. You boleh predict banyak. Even predict banyak tapi tak betul. Mungkin yang ni ke, mungkin yang tu ke. Tapi twist yang setakat ni saya dapat review ni, no one expected. Dia tak dapat predict twist. I ingat yang tu tapi ni tak expect pula. So something like that lah. So and satu lagi emotion. I can guarantee untuk comedy tu you boleh ketawa. Untuk emotion scene tu mata you berair. So the emotion, salah satu reason adalah pelakon saya telah give their best lah. So to emote and everything, if you watch the movie, you'll know. So kita nak nasihatkan kepada semua penonton yang nak pergi ke pawagam tengok filem ni, bawalah tisu ataupun bawa teman, boleh sapu air mata dekat baju dia. Okay, Kabilan, next move mungkin perancangan you akan datang. I think benda ni takkan isu yang melanda ataupun masalah yang melanda filem ini tidak mematahkan semangat you untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik pada masa depan. Betul. I punya setiap movie adalah satu learning curve. My aim bukan untuk buat filem Hollywood atau buat filem Hollywood. My aim untuk setiap movie adalah buat filem yang lebih better dari filem lama saya sebelum ni. So better up. Satu-satu step I dah naik. So kalau audience tengok semua filem saya dengan projek saya sebelum ni, I akan beritahu bahawa sekarang I boleh complain pasal my first movie, dia punya quality tak betul. Sebab I have to genuine. Betul. Saya punya first Milo quality tak betul. Tapi kita belajar daripada kesilapan. Betul lah. Kalau kita tak buat, kita takkan tahu kita silap kat mana. Better kita buat. Okay, next move kita belajar daripada kesilapan, kita tak ulang kesilapan yang lama. Betul. So better. So each step a better movie. So NOP, Nineveh Paravai movie saya hari ni, for now adalah I punya best product I've ever made. Bila I punya product satu lagi yang depan keluar tu, NOP
bukan saya best product. Product tu adalah best product saya. I can work towards that. So kalau patah semangat tu mungkin cakap ada sebab for the theater, sebab kita dah bagi all out, kita dah invest semua benda kita dah masuk dalam tu supaya produk itu berkualiti. Tapi bila pergi sinema, bila dapat dalam politik tu, dia macam office politik juga. Kita tahu benda tu berlaku tapi tak dapat terima. So even I dengan wife saya pernah nangis ke rumah, kita dapat terima hakikat ni. Sebab kita tak tahu nak buat apa. Kalau quality tak bagus, kita tahu nak buat apa. Better the quality. Visual tak bagus, kita tahu nak buat apa. Better the visual. Tapi politik ni kita tak tahu nak buat apa pula, bagaimana handle. Kita complain ke, kita nak buat apa. Apa-apa action saya buat sekarang ni boleh berkesan untuk future. Tapi movie ni punya keadaan I tak boleh tukar pula. Sebab hari ni last day untuk 15 cinema dia nak remove. Setakat ni dia kata 15. I tak tahu berapa lagi dia nak remove esok. Sebab mungkin dia hantar email esok, dia kata cinema hall satu DP I tak nak bagi. I tak boleh buat apa. So depends on audience. Contohnya kalau hall yang ada satu tu, kalau semakin full, I boleh request mereka untuk buka satu lagi hall, buka satu lagi hall, buka satu lagi hall. Tapi occupancy dia 200 lebih orang. So I pun suspecting what to do lah. Mendengar cerita-cerita Kabila ni, bila nasib seorang pengarah diperlakukan sebegini, kita tak nak mematahkan semangat pengkarya-pengkarya seperti Kabila ni, yang mana mungkin karya selepas ini akan lebih baik, dan kita tak nak memutuskan macam semangat you dengan benda-benda yang macam benda-benda yang you cakap politik ni kan, dan you terpaksa bekerja menjual nasi lemak semula. Kita pun tak nak. Sebenarnya kita nak buka dah mungkin dalam seminggu lagi. Sebab tu cover, sebab whatever we invested, kalau kita dapat balik, baru boleh kita ada produk yang bagus. Yang kenapa kedai nasi lemak ni pun sebab kalau saya rugi dalam movie ni, I kena ada duit untuk buat another product. Mungkin akan masa ambil 3-4 tahun lagi lah, sebab income untuk jual nasi lemak tak banyak sangat pun. Contohnya untuk movie buat saya ni, ambil masa 2 tahun setengah. Kena jual banyak barang, lepas tu kena kerja dalam hujan dengan panas untuk 2 tahun setengah untuk buat satu movie yang ni. Untuk buat movie yang lebih better, bukan ambil masa 4-5 tahun lagi lah. Banyak perjuangan untuk menghasilkan sebuah movie yang macam orang lain tak tahu. Saya pun macam tak percaya bila nanti ni cakap you terpaksa menjual nasi lemak untuk mencari modal untuk buat filem. Betul. Kita dah tahu semua pun tak cukup, sebab tu cari investor. So begitu you bersemangat, you ada passion untuk benda tu. Cuma dari segi kewangan kurang. Betul. Dari segi promotion dan sokongan, kita mengharapkan sokongan juga daripada bangsa-bangsa lain. Macam Kabila cakap, sebuah filem adalah bukannya sebuah filem bangsa untuk aku buat filem ni untuk sesuatu bangsa. Bukan. Semua orang, macam orang Korea pun boleh tengok filem Tamil. Betul. Semua orang. Dan kehidupan tu relate dengan kehidupan, dengan ada musical, ada kisah-kisah kehidupan dalam tu yang macam relate dengan dunia orang. Correct. Movie ni bukan macam movie commercial dari India yang mana sekali punch boleh terbang 4-5 meter saja. This not that type of movie. Movie ni I nak tunjuk love yang berlaku di Malaysia. Even location yang shoot pun I tak nak commercialize semua. I tak nak bagi benda-benda yang tak relatable. Contohnya tak ada lagu yang mereka pergi dream sequence menyanyi, menari ke, tak ada. Performing only. I nak mereka, contohnya salah satu reason saya buat movie ni adalah dalam 10-20 tahun bila saya tengok balik wayang ni atau orang tengok balik filem ni, mereka tahu tahun 2023 ni lah atmosphere dekat Malaysia. Ni lah type of singer, ni lah dia punya backstory. Ni lah cara mereka bercakap, ni lah motor yang dia pakai, ni pakaian dia pakai. So I want this movie to be a historical landmark. So sebab tu filem adalah satu sejarah yang filem adalah satu cara untuk rekod sejarah. So that's the way we did that lah. So I memang nak pastikan. Sebab tu I ambil DOP dari Jagat. Sebab I watch the movie Jagat sama. Kalau sebelum tu kita tengok Senthil Kumaran Muniandi. Senthil Kumaran Muniandi. So bila kita tengok filem Jagat sekarang, kita boleh tahu bagaimana keadaan Malaysia tahun 2015. It's macam recorded history. So I want to do the same thing. So sebab tu saya ada Senthil Kumaran. For you adalah filem Jagat ni adalah merupakan filem terbaik dekat kita punya negara ataupun macam mana? Apa yang bestnya Jagat for you? Okay, Jagat paling best adalah salah satu filem Tamil yang menang FFM. The best movie. It's macam national award untuk kita. Satu lagi adalah Jagat adalah satu more than a movie. Dia adalah satu rekod
zaman, insiden yang berlaku. So bila saya tengok tu karakter tu, I rasa macam based on true story. Dia memang based on true incident, tapi I rasa macam it's a documented movie, documented style of life untuk movie di Malaysia ni. And quality dia, emotion dia. Masa Jagat keluar dalam tahun 2015, I rasa Jagat is one of the best quality movies. Dari segi cerita, dari segi visual, dari segi emosi. So Jagat adalah first step. Bila saya tengok filem dekat teater, I rasa ya. Adakah Jagat adalah merupakan salah satu reference you untuk actually inspirasi saya. Inspirasi saya sebab Jagat punya review was good, Jagat punya reception was good, Jagat punya dapat award lagi. So I rasa okay, so I menjadi confident, percaya bahawa kalau if your film is good, it will run. Sebelum saya tahu pasal politik ni lah. So Jagat beri saya confident untuk menjadi filmmaker. Jagat beri saya confident untuk bagi filem yang story based, emotion based, percaya dengan quality. So sebelum tu dalam mind adalah commercial movies. I buat komedi je lah. Komedi yang paling berkesan, orang ketawa dia akan suka, I akan ada repeat audience. Tapi Jagat pecahkan semua tu. Dia kata bukan komedi, cerita, screenplay, visual, story paling penting. So dia how to say, dia bagi satu part jalan yang lain tu saja. Filmmaker bukan yang ni, ini pun filmmaker. Dia ada banyak branch. I ada banyak lagi untuk learn. So I mula belajar. Sebab tu 2015 I tak jadi director, I belajar lagi. I buat AD lagi, assistant lagi, cam lagi. So I buat banyak lagi. Sampai 2 tahun lebih selepas tu I rasa okay, I can try. Tu pun saya try sebab I tahu I punya quality takkan up to par, tapi I nak learn. Sebab saya kata saya punya first film 2017 tu bukan the best quality, bukan the best story, bukan the best screenplay, but my first movie I belajar dari sana. Betul lah Kabilan. Selepas saya tengok salah satu, I jarang menonton filem Tamil di zaman tahun 2015. So once I dapat, I think one of producer, distributor call I, dia kata nak bagi tiket dalam 20-30, ajak I punya readers. So I tak tahu, I zero expectation zero. So selepas I tengok tu, wow, I punya pandangan untuk filem Tamil yang sebelum ni macam filem Tamil tak nak tengok lah, macam tu. Tapi selepas tu, selepas I tengok Jagat, I akan tengok apa lagi filem Tamil yang akan keluar. So dia membuat penanda aras untuk filem Tamil Jagat. That's why you sebut lagi, Jagat. That's the best movie I tengok, pernah tengok. Correct. For me also the same thing almost. But after Jagat, kita boleh count lah berapa banyak filem Tamil yang ada quality. Tapi Jagat was one of the first. Jagat inspire banyak filmmakers. Sekarang filmmakers baru yang keluar tu semuanya benchmark dia adalah Jagat. Dia kata kalau saya nak buat movie, it should be up to Jagat or better than Jagat. Jagat is a benchmark. I takkan cakap okay semua achieve, but everybody is trying now. Jagat have created that. So thank you so much Jagat for making me a better filmmaker lah. Sebab Jagat lah I mula buat filem yang lebih baik. Okay, Kabilan, kita dah bercakap dalam sejam lebih. I think thank you so much. Thank you so much kerana sudi bertandang dan meluahkan isu sebenar yang berlaku. I think senario ataupun benda yang kita orang pun tak tahu berlaku. Dan I pun dah syak daripada awal yang sebelum-sebelum ni, kalau misal katalah distributor ataupun pengarah tak pergi ke Pawagam tengok sendiri, dia orang mungkin boleh cakap je. And then sebelum ni pun macam jumlah kutipan yang dia orang claim dekat berita, macam I keluarkan berita, okay, filem sekian dapat kutipan dalam satu hari, berapa juta? 1 juta. Kadang-kadang I macam teragak, betul ke 1 juta dalam satu hari? Mungkin ada politik di sebalik tu, I pun tak pasti. Tapi I just macam betul ke? Macam tak percaya je. Filem macam ni dapat 1 juta macam tu. So bila dia cakap macam tu kan, macam kalaulah misal katalah you tak pergi sendiri ke setiap Pawagam, takkanlah kita ada masa ke nak pergi tengok berapa orang masuk Pawagam setiap sinema, setiap show. Kita tak ada kuasa. Betul. Kita tak ada kuasa. Just tengok satu tempat pun okey lah. Kita ni satu badan je, bukannya nak boleh bagi-bagi tempat kan. Kalaulah pihak Pawagam nak menipu, I think benda yang tak jujur lah. Tak jujur dalam bisnes, dan dia boleh membunuh karyawan-karyawan. Dan kita harapkan ada pihak-pihak tertentu untuk memandang benda ni, benda yang orang kata kacang je kan, tapi makan dalam.
dia balik membunuh pengkarya-karyawan seperti yang berbakat seperti Kabilan dan juga Belakang Tabir dan seluruh pengkarya-pengkarya yang membuat movie. Dan apa kata lagi, mungkin Kabilan nak cakap untuk kali terakhir untuk podcast kita. Okay, hari ni Rabu hari ni mungkin hari terakhir for my national wide release of Nenek War Parawai. Mulai esok mungkin semua sinema akan dikurangkan. Saya mungkin ada 1 atau 2 sinema sahaja. So sila tengok saya punya teaser, sila tengok saya punya trailer, lagu-lagu video saya di online, lagu Nenek War Parawai ataupun dekat Instagram, YouTube. Okay, kalau pergi Instagram saya Kabilan Pilonren, ada tag semua video promotional material saya, ada teaser, ada lagu-lagu semua di sana. Tengok, kalau kamu percaya dalam quality movie tu, sebab saya punya color quality, the sound and everything, kalau you percaya, please watch the movie in cinema, in the 1-2 cinema hall yang ada lagi. We trust in the movie we made. Theater rasanya tak percaya sama kita, lebih dia tak percaya. Kalau movie saya tak baik, tak jalan, I boleh terima. Bila you sabotage movie saya untuk buat dia tak jalan, satu benda saya tak dapat terima, satu benda saya tak dapat overcome. So the only thing can fight this is the audience occupancy. Walaupun dia kata kurang, kalau kita melebihkan, kalau hall full dia tak boleh tipu. Kalau 15 orang dia boleh tipu ada 2 orang saja. Kalau hall full dia tak boleh tipu. So if kamu percaya quality movie saya, kamu percaya nak bagi satu chance untuk filmmakers Malaysia keluar dari industri ni, untuk selamatkan industri ni, sila tonton movie saya di sinema. Okay, thank you so much Kabilan sekali lagi kerana sudi datang, kita meluahkan perasaan, meluahkan masalah, isu yang berbangkit tentang filem You. Dan apa yang kita harapkan, pihak-pihak tertentu memandang benda yang ni sebagai satu benda yang wajib diselesaikan dan bukannya memandang sama remeh. Sebab apa, selepas ini mungkin orang lain pula yang menjadi mangsa, bukan Kabilan saja, orang lain yang mungkin kita tak tahu siapa dan kita berapa remeh pernah menjadi bangsa. Dan ya guys, jangan lupa untuk menonton filem ini yang aku tak tahulah bila akan benda ni akan ada dekat Power Gum. Kalau boleh, sekiranya korang mendengar hari ni, malam ni beli tiket terus. Sebab mungkin besok tak ada peluang dah. Yang ada peluang mungkin tunggu OTT. Tapi kata Kabilan tadi, experience untuk melihat ataupun menonton, menjamu mata dengan visual yang besar, di lebar yang besar, dengan musical yang mantap, lagu-lagu yang sedap, 8 buah lagu yang ada dalam tu semua original sound. You guys kena tengok filem ni. Guys, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel dan follow Kabilan, dan juga nanti ni kita letak kat bawah lah kan. Okay, nanti ni isteri beliau seorang penerbit, Kabilan pengarah, dan juga syarikat Janggeri Production House. Okay, thank you so much. Bye bye. Thank you. Okay, thank you.